Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam miau-miau. Saya Dr. Faizal, doktor sakit puan anda pada hari ini berkesempatan untuk membicarakan tentang topik yang sangat penting, iaitu kelahiran selepas pembedahan. Sekiranya anak sebelum ini anda beranak secara keluar tingkap, iaitu secara pembedahan, kali ini anda mengandung, boleh ke doktor saya beranak secara normal atau saya akan diakhiri dengan pembedahan? Jadi video ini sangat membantu anda untuk mendapat maklumat yang anda perlukan dan membuat keputusan sama ada anda boleh beranak biasa atau secara pembedahan. Sekiranya anda follow up di klinik kesihatan atau hospital kerajaan, hospital pakar dan private dan sebagainya, disebabkan pesakit yang terlalu ramai dan masa menunggu yang sangat panjang, anda berjumpa doktor dalam tempoh yang sangat terhad. Tidak 100% maklumat dapat disampaikan kepada anda, hanya maklumat yang penting sahaja. Jadi video ini sangat penting kepada anda untuk mengetahui apa yang anda perlu tahu dan membantu anda membuat keputusan. Sekiranya video ini sangat membantu, bermanfaat kepada anda dan bermanfaat kepada yang lain, sila subscribe, like dan sebarkan kepada rakan-rakan yang lain. Jadi topik kita pada hari ini adalah kelahiran selepas pembedahan atau vaginal birth after cesarean. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut, anda perlu tahu di mana anda ingin bersalin pada kali ini. Sekiranya sebelum ni anda buat pembedahan di hospital A dan anak kali ini anda ingin bersalin di hospital A, hospital yang sama tak ada masalah. Mereka tahu apa yang terjadi tentang pembedahan anda sebelum ini. Yang menjadi masalahnya sekiranya sebelum ini anda bedah di hospital A dan anda ingin bersalin di hospital B. Hospital dengan hospital tiada maklumat yang dikongsi kerana confidentiality atau kerahsiaan pesakit. Jadi hospital A perlu mengeluarkan surat rasmi menyatakan kenapa anda dibedah pada waktu itu. Apakah komplikasi yang berlaku semasa atau selepas, masuk darah ke, koyak terlebih ke dan sebagainya, berapa darah tu yang tumpah pada waktu itu, dan juga surgeon recommendation. Adakah doktor bedah kepada kali itu membenarkan anda beranak biasa selepas ini? Sekiranya dalam surat rasmi itu menyatakan bahawa anda tidak dibenarkan beranak secara normal selepas ini, jadi tutup cerita, anda akan terus dibedah pada kali ini. Saya ingin menerangkan tentang vaginal birth after cesarean dahulu. Sekiranya anda pernah beranak biasa sebelum ini, katakan anak pertama anda beranak biasa, anak kedua beranak biasa, anak ketiga beranak biasa, tiba-tiba anak keempat sebelum ini dibedah, sama ada baby lemas ke atau baby songsang ke, placenta previa ke dan sebagainya. Ini kandungannya kelima. Bolehkah beranak biasa? Boleh. Successful rate dia adalah 85 ke 90%. Namun sekiranya anda tidak pernah beranak biasa, katakan anak pertama anda bedah, ini anak yang kedua, jadi successful rate dia sedikit kurang, iaitu 72 ke 75%. Namun hakikatnya yang pertama dan yang kedua tadi, sama ada anda pernah beranak biasa atau tak pernah beranak biasa, kedua-duanya masih mempunyai successful rate yang tinggi. Apakah kebaikan sekiranya anda mencuba untuk beranak biasa pada kali ini? Pertamanya, pada masa depan tak ada masalah nak beranak biasa. Okay? Greater chances of vaginal birth in the future. Yang keduanya, anda akan dapat speed recovery, akan sembuh dengan cepat berbanding dengan pembedahan. Kadang-kadang pembedahan dia mengambil masa on and off sakit tu lebih kurang 1 bulan. Orang yang beranak biasa, pagi beranak, petang dah boleh catwalk. Itu kebaikan beranak biasa. Yang ketiganya, orang yang beranak biasa duduk hospital tak lama. Pagi beranak, petang saya dah bagi balik dah. Balik. Berpantang di rumah, itu lebih baik. Tetapi sekiranya anda buat pembedahan, anda perlu semalam atau 2 malam berada di hospital untuk dipantau sampai anda boleh catwalk, baru boleh balik. Yang keempat, tak ada risiko pembedahan sebab kali ini anda beranak secara normal. Yang kelima, baby tiada masalah pernafasan. Sebab sekiranya anda mencuba untuk beranak biasa, perut tu dah ada contraction seminggu 2, dia dah warming up. Jadi baby tu dalam keadaan siap siaga, telah bersedia untuk keluar. Tetapi kalau anda pembedahan, baby tu tengah tidur lena dalam perut, tiba-tiba doktor bedah buka perut, keluar, dia terpanjat, wah. Jadi ada risiko kecil baby perlu mendapatkan oksigen selepas kelahiran pembedahan.
Jadi, apakah risiko vaginal birth after cesarean? Jadi, risiko dia ada dua yang penting yang anda perlu tahu. Pertamanya, possible emergency seizure. Yang kedua ialah scar rupture atau uterine rupture. Jadi, yang pertama, possible emergency seizure. Jadi, kalau kita dah plan untuk vaginal birth after cesarean, doktor boleh ke saya tiba-tiba dihantar ke Dewan Bedah? Boleh. Atas apa-apa sebab. Orang yang tak pernah ada parut dekat rahim dia, risiko nak hantar ke Dewan Bedah dia 20%. Kalau anda ada parut dekat rahim anda, risiko untuk pergi ke Dewan Bedah adalah 25% atas apa-apa sebab. Orang yang tak ada parut boleh duduk Dewan Bersalin 10 jam ke 12 jam. Kalau baby tak tubik juga, tak keluar juga, kita hantar ke Dewan Bedah. Anda yang ada parut berada di Dewan Bersalin selama 6 hingga 8 jam saja. Kadang-kadang 6 jam tu kita dah decide, yang ni baby tak tubik ni, operate. Okey. Dalam masa 6 jam ke 8 jam tu juga kita akan tengok jantung baby. Kalau ada tanda-tanda baby lemas, kita akan operate. Kalau ada tanda-tanda pendarahan yang berlebihan dan sebagainya pun kita akan operate. Jadi sekiranya anda opted for vaginal birth after cesarean, 25% anda akan dihantar ke Dewan Bedah. Risikonya masih ada. Faktor risiko yang kedua untuk vaginal birth after cesarean ialah scalp rupture atau uterine rupture, rahim pecah. Pop. Kenapa rahim pecah? Kerana parut dekat yang ada pada rahim anda itu adalah titik lemah. Perut mengeras nak keluarkan baby ni, nak tubikkan baby ni. Jadi kawasan lemah ini boleh terbuka. Bila terbuka boleh menyebabkan pendarahan dan boleh menyebabkan kematian mak, boleh menyebabkan kematian anak. Jadi scar rupture ini adalah sesuatu yang sangat bahaya, tetapi sangat jarang. Sangat jarang berlaku tu macam mana? 0.5%. Dalam 200 orang yang ada parut, satu orang ada risiko untuk mendapat scar rupture. Soalan seterusnya, apakah faktor yang menyumbang kepada scar rupture ni, doktor? Saya nak tahu. Saya ni ada tak faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada scar rupture ni? Faktor yang pertamanya adalah poor spacing. Sekiranya anda baru bedah pada tahun lepas dan tahun ni tiba-tiba baby nak tubik baru. Kalau anda opted for vaginal birth after cesarean, yes, risiko anda untuk mendapat scar rupture lebih tinggi. Kerana rahim tu ada 7 lapisan, mengambil masa lebih kurang setahun untuk sembuh. Ini tak sampai setahun baby baru dah nak keluar. Jadi dalam tak sembuh. Kulit tu memang cantik tetapi rahim tu belum sembuh lagi. Jadi dia bila mengeras, rahim mengeras untuk keluarkan baby, parut itu boleh terbuka. Yang kedua adalah induction. Sekiranya anda menunggu masa atau menunggu tanda-tanda untuk bersalin, sama ada perut mengeras, air ketuban pecah, keluar lendir darah, itu tak ada masalah. Tetapi sekiranya anda dipaksa bersalin atau induce ni dia sama ada dua, sama ada masuk prostaglandin atau prostin ataupun masuk belun. Kalau masuk prostaglandin, ubat tu ia menyumbang kepada 2 atau 3 kali ganda kepada scar rupture. Anda tak ada sakit, masuk prostaglandin lepas sejam perut macam ni, sangat kuat. Jadi boleh menyumbang kepada scar rupture. Orang yang ada parut selalunya kita akan cuba memilih untuk memasukkan Foley's catheter atau balloon. Balloon masuk ya puan, masuk balloon. Jalan-jalan pop balloon jatuh. Kalau balloon jatuh tu bawah dah 4 cm. 4 cm hantar ke Dewan Bersalin. Jadi orang yang di-induce dengan balloon lebih selamat berbanding orang yang di-induce dengan prostin. Kerana prostin menyebabkan 2 atau 3 kali ganda scar rupture. Jadi apa faktor lain yang menyumbangkan scar rupture? Post date. Sekiranya anda bersalin sebelum due date, tak ada masalah. Tapi sekiranya anda bersalin selepas due date atau dikira faktor post date, ini boleh juga menyumbang kepada scar rupture yang lebih tinggi. Yang keempatnya faktor umur. Sekiranya lebih 40 tahun pun boleh menyebabkan scar rupture. Yang kelima adalah pembedahan sebelum ini. Katakan rahim anda telah nipis. Apabila rahim anda telah nipis, jika anda cuba beranak biasa pada kali ini, rahim yang nipis tu pun boleh pecah.
Ibu yang besar atau maternal obesity pun boleh meninggikan faktor rahim pecah juga. Dan juga macrosomic baby. Kenapa macrosomic baby? Bila baby tu besar, rahim tu perlu ekstra tenaga untuk contract, keluarkan baby. Juga boleh menyebabkan parut di dalam rahim itu terbuka dan pecah. Alamak doktor, saya takutlah doktor bila doktor cakap sekarang macam ni, macam mana ni? Jangan takut, kerana orang yang pernah beranak biasa ada parut 85 ke 90% berjaya tanpa komplikasi. Orang yang tak pernah beranak biasa pun boleh berjaya 72 hingga 75%. Sekiranya anda memilih untuk vaginal birth after cesarean, kita hantar anda ke Dewan Bersalin dan kita monitor anda dengan cautiously. Sekiranya ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa scar rupture, maaf wah, kita berhenti di sini, sila ke Dewan Bedah. Waktu tu anda kena pasrah dan sila tanda tangan konsen untuk ke Dewan Bedah. Tetapi kalau tak ada tanda-tanda untuk scar rupture, sila beranak biasa. Jadi apakah tanda-tanda scar rupture? Yang pertamanya abnormal CTG. Jantung baby abnormal, sama ada tak dapat dikesan atau tanda-tanda menunjukkan bahawa baby lemas. Itu adalah tanda pertama scar rupture. Yang kedua, abnormal persistent abdominal pain. Okey, katakan perut anda mengeras, anda memang akan sakit. Tetapi bila tak mengeras, anda relax. Lepas tu, lepas 10 minit mengeras balik, anda sakit. Lepas tu anda relax. Itu normal. Tetapi mengeras ke tak mengeras ke perut tetap sakit, itu adalah tanda-tanda scar rupture. Yang ketiga adalah cessation of contraction. Katakan perut semakin mengeras 15 minit, 10 minit sekali, 7 minit sekali, 5 minit sekali, 4 minit sekali, 2 minit sekali, lepas tu pop baby keluar. Katakan daripada 15 minit, 10 minit, 7 minit, tiba-tiba berhenti. Itu abnormal. Jadi kalau abnormal itu, petugas kesihatan sama ada staff nurse, bidan atau doktor kena klik dekat minda bahawa ini mungkin scar rupture. Yang seterusnya, tanda-tanda seterusnya adalah heavy atau abnormal uterine bleeding. Kalau nak bersalin, bawah memang ada lendir-lendir darah. Kalau tiba-tiba darah banyak keluar, penuh blue sheet tu atau kertas biru yang dekat atas Dewan Bersalin tu, itu maksudnya pendarahan sedang berlaku. Itu mungkin ada tanda-tanda rahim pecah. Dipersilakan ke Dewan Bedah. Mungkin kita masukkan tiub kencing, kita tengok kencing biasa saja. Tiba-tiba nak dekat 2 jam dekat Dewan Bersalin, tiub kencing dah berdarah. Kencing anda dah berdarah. Kencing berdarah atau hematuria juga adalah tanda-tanda bahawa scar rupture sedang berlaku. Abnormal vitals, maksud dia tekanan darah anda abnormal, mungkin semakin rendah atau nadi anda semakin laju, jantung baby nadi semakin tinggi atau jantung baby nadi semakin rendah. Semua yang abnormal ini adalah tanda-tanda rahim pecah atau loss of station of the presenting part. Kita cek bawah, nampak rasa kepala baby ini baru 4 cm. Okey, katakan lepas 2 jam atau lepas 4 jam kita cek pula, dah tak ada dah. Kepala tu mana pergi? Dah tak ada dah. Jadi mungkin kepala rahim telah pecah, kepala tu telah pergi ke tempat lain. Itu adalah tanda kepada scar rupture. Dan lepas tu kita boleh tengok bentuk perut. Mengandung normal macam mana, beranak macam mana. Tiba-tiba bentuk dia pelik semacam. Itu pun tanda-tanda rahim pecah. Yang seterusnya, katakan jantung baby kita cek dekat sini, kita letak transducer tu dekat sini. Tiba-tiba dekat tempat yang sama kita tak dapat detect dah. Sedangkan baby belum keluar lagi ni. Jadi perubahan tempat transducer tu boleh menyebabkan kita berfikir ini mungkin adalah tanda-tanda rahim pecah. Sekiranya ada tanda-tanda semua ini, sila ke Dewan Bedah. Sekiranya tak ada tanda, sila beranak biasa. Ada sebilangan pesakit yang datang ke klinik
telah mindset awal-awal bahawa mereka ini memang nak bedah. Dia tak nak cuba beranak biasa. Mungkin disebab dia trauma. Dulu cuba beranak biasa, dapat sakit beranak. Tiba-tiba kena bedah, dapat sakit bedah. Dua-dua sekali. Jadi kali ini dia trauma, dia tak nak. Dia nak terus dapat bedah saja. Jadi dapat terus sakit bedah saja. Jadi ada sebilangan memang dah mindset macam tu. Jadi sekiranya anda memilih untuk pembedahan ataupun elective repeat cesarean section, anda perlu tahu benefit dan juga komplikasi atau risikonya. Benefitnya, anda boleh pilih tarikh. Okey, anda boleh pilih tarikh anda nak bersalin bila. Yang keduanya, there is a very small risk of scar rupture. Kalau vaginal birth atau cesarean tadi, scar rupture dia adalah 0.5%. Tetapi kalau bedah, ada risiko dia 1 dalam 1000, which is very rare. Okay. Yang kedua, anda perlu tahu bahawa disadvantages of ERCS. Apakah kelemahan atau risiko pembedahan? Yang pertama adalah pendarahan. Rahim ini penuh salur darah. Sekiranya pendarahan berlaku, rahim ketumpah darah, darah yang keluar ini akan disedot dan dimasukkan dalam satu bekas. Sekiranya 1500 mil, jadi anda perlu masuk darah waktu pembedahan. Yang keduanya adalah wound infection. Parut anda ni selepas bedah anda perlu jaga. Lebih-lebih lagi kalau orang tu berbadan besar, perut dia berlipat dengan peluhnya, dengan berbaunya, dengan sebilangan orang tak mandinya waktu berpantang. Jadi parut itu boleh menjadi tempat pembiakan kuman dan bernanah. Jadi anda kena jaga betul-betul. Setiap kali mandi apa semua, keringkan. Berdiri depan kipas ataupun ambil hair dryer, keringkan. Sekiranya ada nanah atau keluar air atau keluar darah, sila ke hospital. Yang ketiga, kalau pembedahan ada risiko untuk darah beku di kaki. Jadi anda perlu ambil ubat cair darah selama 10 hari, kena minum air kosong banyak-banyak dan kena bergerak. Jangan berpantang di rumah, semua bersuap, tak bergerak pun. Orang yang macam ini, darah beku akan berlaku di kaki. Bahaya ke darah beku ni? Darah beku ni, blood clots dekat kaki ni kita panggil deep venous thrombosis. Bila dia bergerak saja, darah beku ini akan pecah. Dia pecah ke paru-paru, dia akan sumbat paru-paru, dia akan sesak nafas dan menyebabkan kematian. Okey. Pembedahan juga menyebabkan longer recovery period. Macam saya cakap tadi lah, kalau beranak biasa, pagi beranak, petang saya dah bagi balik lah, petang dah boleh catwalk lah. Tapi kalau bedah, dia ambil masa 1 atau 2 hari baru dia boleh catwalk. Jadi kadang-kadang perut itu sakit lebih kurang sebulan lagi, dia rasa merengat je dia dekat situ. Jadi ini perlu bantuan painkiller jugalah. Okay. Lepas itu anda perlu tahu future pregnancy. Kalau anda memilih untuk bedah kali ini, 2 kali bedah, anda dah tak boleh beranak biasa lah. Ini protokol Malaysia. Pertama beranak biasa, anak kedua bedah. Anak ketiga beranak biasa, anak keempat bedah. 2 kali bedah, anak kedua dan anak keempat, anak kelima bedah daikan. Anak pertama bedah, anak kedua bedah, anak ketiga bedah daikan. Anak pertama bedah, anak ke-10 bedah, 10 tu terus ikat. Okey? 2 kali bedah tak boleh beranak biasa. Okey? Kemudian apabila anda memilih untuk elective repeat cesarean section, anda perlu tahu ada risiko placenta previa. Sebelum ini beranak Caesar, kali ini beranak Caesar. Jadi katakan tiba-tiba mengandung lagi, mungkin uri tu tak naik-naik, dia lekat je dekat bawah. Kita panggil placenta previa. Placenta previa boleh menyebabkan pendarahan dan kematian. Jadi orang ini perlu duduk dekat hospital dalam tempoh yang lama dan diakhiri juga dengan bedah. Okey, placenta previa berlaku sekiranya anda ada cesarean section. Yang seterusnya, ada risiko untuk bladder and bowel injury. Rahim anda, depan rahim anda tu ada pundi kencing, belakang ada usus, kiri kanan ada pundi kencing, bukan pundi kencing, kiri kanan ada buah pinggang, dalam ada baby. Kita buka guna gunting, guna pisau.
Sepatutnya tempat-tempat lain tak kena, tetapi ada risiko kecil kena tempat-tempat ni. Okey. Kemudian boleh kena baby juga. Kita buka rahim dengan pisau tu tengok, kita ingat belum sampai lagi, tengok baby dah bertanda dah. Tapi selalunya dia mengambil masa beberapa hari, lepas tu hilang lah. Tapi kalau selalunya kita akan buat dengan berhati-hati supaya benda ni tak terjadi. Kemudian antara risiko lain adalah risiko baby nafas laju yang memerlukan oksigen. Macam saya cakap tadi, baby kalau beranak biasa dia dah bersedia siap siaga sampai tempoh masa dia beranak. Okey, tapi baby ni tengah tidur. Tiba-tiba doktor belah perut, keluarkan baby. Dia terperanjat. Bila dia terperanjat macam ni, dia tak bersiap sedia. Jadi mungkin baby ni akan nafas laju dan memerlukan oksigen. Untuk mengelakkan benda ini berlaku, kadang-kadang kita perlu memberi ubat dexamethasone atau steroid sebelum pembedahan untuk mematangkan paru-paru baby, mengelakkan baby daripada mempunyai nafas laju. Okey. Jadi pilihan di tangan anda. Setelah menimbang tara vaginal birth atau cesarean dan juga elective repeat cesarean section, anda berbincang suami isteri di mana hala tuju. Sekiranya pembedahan anda sebelum ni tak ada komplikasi, ada risiko berjaya 85 hingga 90% atau 72 hingga 75% berjaya risiko. Cuma yang sebahagian lagi tak berjaya atas sebab lain lah. Katakan duduk lama kat dalam salin, baby tak tubik, operate, baby lemas, operate dan sebagainya. Sekiranya anda tak nak ambil risiko trauma untuk vaginal birth atau cesarean, memilih untuk caesar, dipersilakan, tapi anda perlu tahu risiko-risiko yang telah saya cakapkan tadi. Selamat memilih.